Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nama saya Muhammad Tamizi bin Hussein dan insya-Allah pada kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan pengajian tafsir. Jadi insya-Allah sebelum kita melihat penting sebenarnya untuk kita belajar tentang ilmu tafsir supaya dapat kita memahami perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya dan supaya kita tidak menjadi sesat kerana salah faham dalam mentafsirkan ayat Al-Quran dan juga boleh menyesatkan orang lain apabila kita menyampaikan tafsir tersebut. Bagi memulakan pembentangan, insya-Allah kita akan melihat 3 perkara dalam pembentangan kali ini, iaitu berkenaan dengan karya-karya tafsir Al-Quran yang ada di Malaysia, sebanyak 4 yang akan kita lihat. Yang kedua, kita akan melihat metode tafsiran golongan Sufi. Dan yang ketiga, kita akan melihat artikel yang telah dikarang oleh saudara Muhammad Imran Muhammad Taib berkenaan dengan salah seorang tokoh bernama Fazlur Rahman, tokoh kontemporari yang mempunyai pemikiran yang moden berkenaan dengan penafsiran Al-Quran. Antara karya yang akan kita lihat iaitu yang pertama tafsir Pedoman Muttaqin, yang kedua tafsir Ar-Rawi Juz'u Amma, yang ketiga tafsir Pimpinan Ar-Rahman, dan yang keempat, tafsir Al-Quran Al-Hakim. Tafsir Pedoman Muttaqin adalah tafsir kontemporari berbahasa Melayu yang dikarang oleh Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur dan masih lagi dalam proses pengarang, pembuatan, penulisan dan insya-Allah akan siap dalam tempoh mungkin akan siap dalam tahun 2022 insya-Allah. Dalam tafsir ini pendekatan ma'thur dan ma'qul dua-dua digunakan dan penafsiran ayatnya dibuat secara berkelompok. Seterusnya antara metode pentafsiran yang dapat kita lihat dalam kitab ini adalah yang pertama, mengemukakan perkaitan ataupun munasabah perkaitan ayat dengan ayat, surah dengan surah. Yang kedua, mengemukakan makna mufradat. Yang ketiga, ayat Al-Quran ditafsir dengan Al-Quran terlebih dahulu. Dan ini adalah penafsiran yang paling baik. Kemudian, di dalamnya juga ada pentafsiran Al-Quran dengan Al-Hadis. Dan yang kelima, juga dinyatakan pendapat para sahabat. Dan yang keenam, tafsir Al-Quran dengan akal, iaitu tafsir Al-Quran bir-ra'i. Kaedah ini juga digunakan dalam tafsir Pedoman Muttaqin. Tafsir yang kedua, iaitu tafsir Ar-Rawi Juz'u Amma yang ditulis oleh Tuan Haji Yusuf bin Haji Abdullah bin Haji Nurusin Ar-Rawi. Tafsir ini hanya ada 1 juzuk, Juz'u Amma. Walaupun dia hanya 1 juzuk, penulisannya sangat teratur dan kemas. Juga disebut dalam penafsiran ini ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dijelaskan. Seterusnya, di antara metode lain yang dapat kita temukan adalah penekanan terhadap aspek sejarah dan asbabun nuzul. Kemudian faedah dan hikmah beramal dengan surah tertentu. Dan yang ketiga, dijelaskan tentang pengajaran yang terdapat dalam ayat tersebut. Tafsir yang ketiga iaitu tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang ditulis oleh 2 orang mufassir iaitu Ustaz Faizal Haji Osman untuk 10 juzuk yang pertama dan Tuan Syekh Abdullah Basmeh 20 juzuk yang berikutnya. Karya ini lengkap 30 juzuk dan kitab tafsir ini ringkas, mudah difahami oleh pembaca dan penggunaan bahasanya bahasa Melayu moden. Tafsir yang keempat adalah tafsir Al-Quran Al-Hakim yang ditulis oleh Mustafa bin Abdul Rahman. Satu kitab tafsir yang besar bentuknya dalam bahasa Melayu,
karya ini mempunyai 27 juzuk. Tafsir ini sederhana, tidak terlalu ringkas dan tidak terlalu panjang. Itu di antara 4 tafsir yang ada di Malaysia. Kemudian kita akan melihat tafsir golongan Sufi ataupun tafsir Isyari. Golongan Sufi ini sebenarnya pada asalnya mereka adalah orang yang berniat baik. Mereka ingin melakukan penyucian jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, namun ada di kalangan mereka yang agak ekstrim dalam mentafsirkan ayat Al-Quran sehingga maknanya jauh tersasar. Tafsir Isyari yang menggunakan akal tidak ataupun jarang disandarkan kepada sumber yang maksur. Jadi akal yang banyak digunakan dalam kaedah tafsir Isyari ini. Di antara contoh tafsir Isyari yang agak tersasar, yang menyeleweng daripada makna yang sebenarnya adalah dapat ditemukan dalam surah An-Naml ayat 20 dan 21, yang mana maksud ayat adalah, dan dia, iaitu Nabi Sulaiman, memeriksa burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Adakah ia termasuk yang tidak hadir? Jadi perkataan hudhud di sini telah ditakwilkan oleh golongan Sufi kepada perkataan hudhud untuk seekor burung ditakwil sebagai hati Nabi Sulaiman, yang mana takwilan ini adalah jauh tersasar daripada makna yang sebenarnya. Baik, kita akan melihat satu artikel yang ditulis berkenaan dengan salah satu tokoh, Fazlur Rahman. Beliau adalah seorang penafsir Al-Quran yang kontemporer. Tulisan beliau walaupun banyak tidak dipersetujui oleh banyak pihak, namun tidak menjadi masalah kiranya untuk kita melihat dan menelusuri apakah idea-idea yang dilontarkan oleh Fazlur Rahman ini. Okey, di antara kaedah yang digunakan oleh Fazlur Rahman iaitu teori gerakan ganda, double movement. Yang mana double movement ini adalah tafsiran dari situasi kini kepada situasi pewahyuan dan dari konteks pewahyuan kepada masa ataupun konteks sekarang. Selain itu, beliau juga menggunakan teori pewahyuan dalam ruang temporal, juga digunakan kaedah hermeneutika dan objektivitas sejarah dan pendekatan tafsir tematis. Inilah di antara kaedah yang digunakan oleh beliau. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan kaedah yang digunakan. Tapi bagi saya, ia cukup menarik untuk dikaji. Jadi kesimpulan daripada apa yang dapat kita kongsikan bersama pada kali ini iaitu bahawa tafsir bir-ra'yi, iaitu tafsir menggunakan akal ataupun tafsir ijtihadi, itu dibenarkan asalkan datang ataupun dilakukan oleh individu yang berkepakaran terhadap Al-Quran. Ya, bukan orang sembarangan yang boleh melakukan tafsir bir-ra'yi ataupun tafsir ijtihadi ini. Kerana seperti yang kita tahu bahawa tafsir itu ada dua, tafsir bil-ma'thur dan tafsir bir-ra'yi. Tafsir bil-ma'thur jelas dia adalah tafsir yang selamat, yang tidak lari daripada Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan juga tabi'in. Namun tafsir bir-ra'yi, tafsir menggunakan akal ini, maka dia perlulah dilaksanakan oleh orang yang pakar di dalam bidang tersebut, yang pakar dalam hal-hal keagamaan ini. Manakala perbuatan mentafsir Al-Quran melalui pendapat sendiri semata-mata yang datang dari golongan yang tidak ada asas kelayakan, maka hukumnya adalah haram. Tidak boleh kita mengambil tafsiran akal daripada orang yang bukan ahlinya. Namun secara umumnya tidak menjadi masalah untuk kita mengkaji tafsir-tafsir yang pelbagai ini.
dan selebihnya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan petunjuk kebenaran dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala kesesatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi hidayah kepada kita untuk terus kekal di atas jalannya yang lurus. Jadi alhamdulillah, terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan itu adalah daripada diri saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.